Saya tidak hanya ingin melakukan kritikan semata-mata. Berikut adalah beberapa penyelesaian yang harus diambil oleh kementerian untuk membantu pelajar dan guru mengatasi masalah tersebut. Kementerian harus mewujudkan satu pasukan dengan pemegang taruh, stakeholder dan pakar dari dalam dan luar kerajaan untuk membuat versi SPM dan STPM yang diperkemaskan ataupun streamline untuk berhadapan dengan norma baru ini. Kerajaan harus membatalkan semua syarat kerja kursus untuk kumpulan SPM 2020-2021. Ini batch yang special, maknanya dia masuk pada tahun 2020 dan insya-Allah akan duduk untuk SPM pada tahun depan, awal tahun depan. Dan juga batch SPM 2021, Form 4 sekarang yang akan masuk ke tingkatan 5 pada tahun depan, kecuali untuk mata pelajaran praktikal yang sangat penting seperti mata pelajaran vocational. Sebab kerja kursus bagi mata pelajaran vocational adalah satu perkara yang asas ataupun fundamental. Ketiga ialah mengenal pasti bahagian kurikulum mana yang harus diajar secara bersemuka dan yang mana boleh dilakukan secara dalam talian. Kita dah lalu PKP ni sejak bulan 3. Kita tutup sepenuhnya, kemudian buka separa, sekolah bermula semula. Tetapi bila sekolah ditutup semula, masih lagi tidak bersedia untuk berhadapan dengan gelombang kedua dan ketiga. Penciptaan kandungan untuk pengajaran dan pembelajaran dalam talian harus mempunyai perancangan. BTP ataupun bahagian teknologi pendidikan boleh membantu dan subjek yang boleh dinilai atau mampu diadakan peperiksaan dalam talian perlu diputuskan. Ini adalah masa yang paling tepat sebab kita berhadapan dengan suasana COVID, tetapi ia juga boleh membantu untuk meningkatkan teknologi untuk peperiksaan di masa akan datang. Keempat, kerajaan wajib membekukan pertukaran semua pegawai peperiksaan di kementerian, terutamanya Lembaga Peperiksaan Malaysia, Majlis Peperiksaan Malaysia dan di peringkat pendidikan negeri sehingga kedua-dua SPM dan STPM 2020 dan 2021 ini telah selesai. Kelima, jemaah nazir harus bekerjasama dengan sekolah untuk membantu mengatur kelas atau bahkan pergi ke lapangan dan mengajar, tentu sahaja dengan mematuhi semua SOP. Kita juga boleh merekrut guru sementara untuk membantu pelajar sepenuh masa dengan pembelajaran secara fizikal atau dalam talian. Saya ada membangkitkan perkara ini dalam pertemuan saya dalam rombongan Pakatan Harapan bertemu dengan Menteri Kewangan. Keperluan mengambil guru-guru sementara ataupun guru interim yang lebih ramai kerana keperluan yang mendesak pada ketika ini. Perkongsian juga boleh dilakukan dengan syarikat dan teknologi swasta untuk penyelesaian teknologi serta inovasi dalam pembelajaran dapat dipercepatkan untuk membantu guru dan pelajar. Keenam, sistem UPU perlu dikemaskini untuk memendekkan masa yang diperlukan untuk memproses aplikasi dan memastikan bahawa ia dapat menangani puluhan ribu pengunjung dalam satu-satu masa. Kita boleh lihat pengalaman negara lain. Contoh terbaik ialah di United Kingdom. Apabila COVID memaksa penilaian sistem A-level ditukar dan kemudian wujud banyak kekeliruan sehingga menimbulkan masalah kepada pelajar-pelajar di sana. Jadi kita sepatutnya dengan ada sedikit masa yang lebih di negara kita, kita guna untuk belajar daripada pengalaman negara-negara lain. Ketujuh, kita juga harus menyedari bahawa kumpulan pelajar sekolah sekarang adalah anggota termuda dari generasi COVID. Generasi COVID ni apa? Ialah generasi anak muda yang terjejas sebab COVID. Peluang pendidikan mereka terjejas, option pekerjaan mereka juga terjejas. Jadi mereka mungkin memerlukan pemantauan dan bantuan untuk masa yang lama daripada pihak kerajaan. Sebagai permulaan, kerajaan harus meningkatkan kapasiti matrikulasi dan tingkatan 6 dalam masa terdekat. Bukan bilangan yang biasa, tetapi bilangan yang lebih ramai. Ini untuk membantu mempersiapkan pelajar generasi COVID dengan lebih baik kerana mereka telah kehilangan 1 tahun persekolahan untuk pendidikan tinggi. Untuk kursus diploma, college dan universiti mesti mempertimbangkan untuk memperkenalkan kursus pengajian pra-pengajian tinggi dengan kos yang minimum untuk membantu kedua-dua kumpulan SPM dan STPM ini mengikuti pengetahuan yang diperlukan dalam bidang yang berkaitan. Saya sangat berharap Kementerian Pendidikan mempertimbangkan langkah-langkah ini dan ini bagi saya melangkaui politik kerana ia melibatkan masa depan sebahagian besar anak muda kita
justru masa depan tanah air kita yang menjadi taruhan.